Ahai mi goreng jambul, mi goreng jambul, rasanya sedap. Ahai mi goreng jambul, mi goreng jambul dari RTM. Hauk macam biasa. Ini mai. Mi goreng jambul, mi goreng jambul. Bang, abang nak apa bang? Mi goreng selamat malam Malaysia. Assalamualaikum dan salam ceria buat semua penonton. Selamat malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi bersama dengan Double N daripada pukul 11 malam hingga 12 tengah malam. Jangan tidur lagi sebab malam ni memang istimewa Selain daripada apa kita menyambut Deepavali, ada cerita yang seram. Tapi sebelum itu, itulah saya ni kan. Kenapa pula goreng-goreng ni? Ni saya nak mengajak semualah penonton-penonton Selamat Malam Malaysia ni. Apa kata kita bagi pun boleh. Kita bagi semangat kepada siapa? Kepada pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana iaitu PKS yang ada di Malaysia. Sebab bila terkesan dengan PKPB ni kan, dengan pandemik COVID-19 ni, ada di antara kita yang kurang bernasib baik. Jadi apa kata kita sama-sama bantu mereka? Tak kiralah dalam talian ke, yang mana kita nampak kat pasar tepi jalan tu, kalau kita nak menyinggah ke kedai-kedai yang mahal tu, apa kata kita singgah bantu mereka? Itu lebih baik, lebih afdal. Satu Malaysia ni jadinya semua kena satu hati. Bersatulah kita supaya kita dapat menentang COVID-19. Amin ya rabbal alamin. PKP, jangan lupa apa? SOP perlu ditambahkan. Baik, apa lagi yang ingin saya kongsikan? Sempatlah rindu dengan Reka ni. Ya Allah, lama selalunya pagi-pagi Selamat Pagi Malaysia keluar kan. Sekarang tak keluar dah pula. Ni dia lah kita nak ucapkan selamat Hari Raya Deepavali buat semua rakan yang beragama Hindu. Semoga anda dapat merayakan walaupun dengan cara norma baharu. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan. Ada SOP juga. Semua perayaan yang ada di Malaysia pun ada SOP yang telah ditetapkan. Selamat Hari Raya Deepavali. Dan apa dia lagi ni? Ni berita gembira ni. Dok hantar kat saya tu. Kecoh. Bukan apalah kitanya. Katanya naik kereta sebelum ni 2 orang. Jadi benar kan? Ini 3 orang. Tapi baca sampai habis. Jangan baca separuh. Ni 3 orang dia pergi kaut. Kawan dia yang jiran sebelah kanan. Kawan jiran sebelah kiri. No. No such thing. Apa dia yang penting? Yang pentingnya satu rumah. Rumah yang sama dibenarkan untuk satu kereta. Tapi kalau yang bawa anak-anak tu nak pergi ke kedai ke apa, biarlah anak tu dalam kereta dengan isteri yang tercinta. Jangan nak bawa masuk ke 7E ke apa-apalah kedai-kedai yang ramai orang tu. Jangan. Kita kena jaga kita. Sayang keluarga kita. Apa lagi? Inilah dia. Jomlah tajuk kita malam ni. Semua penonton-penonton dia tak sabar. Tetamu-tetamu ni adalah peminat peminat pula dah kan. Idola-idola mereka. Jadi tak sabar nak berkenalan. Inilah dia tetamu kita iaitu Mira Adnan. Mai. Jom ikut saya. Bawa lah juga ni. Kuali tinggal sini je lah. Ni tak payah. Okey, jom. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Mira, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Selamat Malam Malaysia ni Mira. Macam ni Mira? Mira teringin tak nak goreng ni tadi? Itulah nampak macam sedap je. Macam sedap. Bagus budak ni, bagus. Nampak aja ada mi goreng kat situ kan. Tapi apa pun nak ucapkan tahniah dulu. Sebab apa? Subscriber dia dah 59.5k bahang. Tahniah. Lagi sikit lagi lah kan nak 60k kan? Itulah. Cepatlah subscribe lah. Ya. Lupalah. Tadi punya dah hitai-hitai. Tak follow kantoi. Tak subscribe pula. Tak apa nanti insyaAllah abang nanti akan follow kan. Tapi inilah dia. Macam mana ni awal-awal ni ramai nak tahu kan. Tercetusnya idea nak kongsikan genre yang lain daripada YouTuber yang sedia ada. Banyak genre ni, genre seram ni pula yang dipilihnya. Macam mana boleh tercetus idea tu, Mira? Sebenarnya dia start masa PKP hari tu. So macam kita scroll dekat YouTube, ramai orang cerita seram kan. Macam tak tahu kenapa tiba-tiba orang dah cuba start nak cerita tentang kisah seram mistik lah, apa benda semua tu kan. So macam saya pun, masa tu Mira pun rasa macam okeylah, kita ada satu kisah untuk nak cerita masa zaman belajar dulu kan. So itulah starting point dia. Macam lagipun sebab Mira sendiri pun memang suka tengok cerita hantu. Pasal macam kalau orang makcik-makcik suka cerita pasal kisah-kisah seram. So macam Mira pun suka dengar. Tapi Mira kalau tengok paling menjerit tak Mira?
Tak adalah. Adalah video. Tak adalah macam lampau-lampau tu je. Tapi suspend tu ada lah kan Mira kan? Ya, betul. Tapi kan yang bila, kongsikan yang bila tengok di Instagram, ada juga sebagai blogger. Jadi mana yang datang dulu? Di blog ataupun di YouTube? Oh tak, sebenarnya memang Mira start dengan YouTube. Sebab dulu Mira ada menyertai satu program under Astro, which is on Air Talent, under Pak Nil. Pak Nil. So selepas habis je Mira belajar kat situ, semua habis on Air Talent punya program. So daripada situlah macam kalau Mira rasa dengan ilmu yang ada, dia orang kata kan macam kalau kita nak biasakan diri ke apa benda, kita memang kena cakap depan kamera selalu. So Mira rasa macam YouTube adalah satu platform untuk Mira try cakap, sebab kat situ kan orang boleh komen sesuka hati dia. Dari situ kita boleh belajar macam nak. Jadinya mental kena kuat lah tu Mira. Sebab betul, kalau kita once kita post ataupun kita share dekat media sosial, ada yang menyokong, tak kurang juga adalah yang kurang sebab tak semangat, semua kan? orang suka kita kan. Yes. Jadi antara komen-komen ataupun perkongsian yang pertama memula Mira, memang buat YouTube tu memang dah keluarkan cerita seram ke ataupun ada perkongsian lain? Tak. Mula-mula Mira start dengan apa yang Mira minat lah. First Mira minat makeup, suka skincare perempuan kan. So kita start dengan apa yang kita minat dulu. Lepas tu bila Mira start, yang macam Mira cakap lah, start bila PKP hari tu, memang tak ada buat apa. So kita pun start buat kisah seram tu. Lepas tu tiba-tiba macam dapat sambutan. Lepas tu macam orang dah start tanya, bila nak ada part 2, bila nak lagi, lagi macam tu. So kita pun macam, okeylah, bolehlah try macam tu. Dan juga intonasi Mira pun sebab dah banyak buat video seram kan. Tengok suara dia pun macam sayup je kan. Tapi kalau nak buat, nak dapatkan mood untuk menyampaikan cerita seram tu kan. Kita perlukan mood suara pun, mainkan peranan juga. Betul. Dan juga kalau tengok daripada video tu, dari segi editing dia cantik tau. Dia siap selit-selitkan mana gambar yang membayangkan cermin tu, tahu cermin klasik tu dicerita dalam cerita dia tu. Cermin klasik, jadinya letak video cermin klasik. Jadi siapa di belakang tabir yang edit video tu? Saya yang edit sendiri. Saya edit, saya shoot. Semua sendirilah. Ingat ke barulah nak up nama husband dia. Mana Azrul? Ingat ke Azrul yang tolonglah Azrul ni. Azrul taklah. Dia ada tolong juga, tapi macam travel punya vlog ke, kalau kita orang ada cover sama-sama ke pun, dia akan tolong editkan. Tapi macam beauty, kalau macam makeup takkanlah dia, bukan dia tahu pun ni apa. Jadi kita sendiri yang shoot, kita sendiri yang edit. Tahu apa mana part yang kita suka kan. Betul. Itulah dia. Tapi tak pernah pun belajar edit ni, tak beranilah kan, tak jadi kan, macam orang pun sendulah nak tengok kita kan. Tapi nantilah ramai penonton-penonton ni nak dengar kisah seram, antara kisah seram daripada Mira. Tapi nanti dulu, sabar dulu. Kita baru awal lagi ni. Kita nak borak-borak dulu, borak-borak santai. Dan kepada penonton-penonton Selamat Malam Malaysia, mungkinlah nak ajukan soalan ataupun komen-komen, boleh hantarkan mudah saja tau Mira. Pergi saja ke mana? Ke Facebook page rasmi kami, iaitu Selamat Malam Malaysia. Kat situ nanti saya hintai-hintai apa soalan, nak tanya soalan kat Mira ke, ada cadangan cerita ke. Cadangan cerita tak boleh lah, ini berdasarkan pengalaman Mira sendiri kan. Betul. Dan antara pengalaman tu memang semuanya pengalaman daripada keluarga sendiri ke macam mana Mira? Mostly memang daripada keluarga, tak pun kalau macam Mira sendiri experience benda tu lah. Tapi sejujurnya memang tak boleh nampak apa pun. Yelah, minta dijauhkan pula juga kan. Minta dijauhkan betul. Nanti ada pula yang kata ni, alamak, ni pihak sangat tayu ni taklah, bukanlah macam tu. Setiap daripada kita ni pasti ada pengalaman kan. Walaupun kita tak nampak ke, jin dan syaitan ni memang ada, memanglah wujud. Tapi jangan pula kita menafikannya, bukanlah kita mengiyakan sangat pun. Tapi ini berdasarkan pengalaman, cerita masing-masing. Jadinya kalau ada cadangan ataupun pandangan, hantarlah komen ni. Kita sambung lagi ni cerita ni. Tapi sebenarnya awal-awal ni, lupa pula tadi nak tunjuk permulaan cerita seram ni, nak komen dulu gambar ni. Kenapalah gambar ni paling seram? Cubalah komen sikit dalam banyak tempat ke atas juga. Ni Mira bersama dengan suami tercinta. Ni masa bila ni Mira? Seraya. Ya Allah, Mira dengan ni. Idea siapa ni? Mira ke? Ron ke? Siapa punya idea dia? Aduh, jangan ikut ya. Tapi ni memang dah selamat dah. Dia dah check kan? Betul-betul kan? Dah pastikan. Tak, sebenarnya balcony. Macam jalan dia sangat rata. Lepas tu dia punya bumbung tu macam kita boleh panjat-panjat je. Macam tak bahaya pun sebenarnya. Panjat-panjat ya. Takkanlah kita nak bahayakan diri kita sendiri kan. Betul. Sebab dia dah tahu. Rumah dia tahulah kan. Maknanya dekat area balcony itulah. Sebab bumbung dia rendah je. Macam okey, ini lantai. Bumbung dia kat sini. So kita boleh
Boleh duduk. duduk je semua kan. Oh, adakah situ tempat apa tu masa berduka lara Mira hidup? Kan ada perempuan ni lah selalu alamak dia melayan perasaan dia sangat, mesti ada lah tempat dia, tempat tersorok-sorok dia, cari-cari manalah si Mira ni, ya Allah, angkat kain pun tak angkat-angkat lagi. Tak ada. Kat ada. situ memang tempat kita OTD je. Oh, tengok tempat OTD dia, kayangan punya tempat dia. Aduh, ya. Tapi memang yelah selalunya orang bergambar-gambar yang biasa-biasa je kan. Mira mesti nak cari yang luar biasa Tak kan. adalah luar biasa. Tapi ni Mira nak dapatkan idea tu, kadang yelah kita ada cerita, tapi kita nak buatkan dia menarik tu selalunya dia datang terus ke ataupun mengambil masa juga? Okey, sebenarnya kalau ikut sejujurnya, kalau masa Mira shoot, kita sendiri tak ada rasa seram mana pun. Tapi macam Mira sendiri tak tahu kenapa, macam bila kita dah edit semua kan, bila kita dapat komen orang kata seram-seram, kita macam part mana sebenarnya? Jelas sendiri punya cerita memang tak rasa seram kan. Lepas tu dia pergi letak pula muzik background dia yang seram. Memanglah orang pun seram dia dengar kan. Mungkin sebab ni kot, sebab Mira selalu upload, kalau video-video seram tu Mira akan upload malam pukul 12, Baru pukul nak 1. tanya. Macam like time-time memang time yang menyeramkan kan. Time yang menyeramkan. Jadinya semua yang follower, subscriber tu memang dah tahulah Mira akan post memang ada spesifik hari ke macam mana? Tak ada. Kalau Mira rasa Mira ada video untuk macam konten seram tu, Mira akan post dekat Mira IG ke, ataupun dekat YouTube kan ada satu macam boleh buat community punya post. Oh, ya macam, Allah, abang tak tahu. Dia tu macam kena belajar Facebook lagi. lah. Dia Ya macam Allah. Facebook lah. Kita nak macam what's on your mind macam tu kan. Kita promote kat situ lah. So orang yang mana nak tunggu, dia akan tunggu. Tapi kebanyakannya dia orang akan tengok esok tu sebab dia orang tak berani. Yelah, tak berani. Malam-malam tapi nak dengar juga cerita hantu kan. Tapi tak berani nak tengok. Oh, jadinya ada alert senang mana subscriber yang dah follow apa tu Mira. Jadinya mereka akan tahu apa lagi video terbaru ya. Betul. Jadi dah bersedia ke ni kalau nak bercerita kongsi. Ni dah nama pun tajuk dia kisah seram dan juga mistik. Nak tengok penceritaan daripada Mira. Boleh tak Mira? Abang tertarik dengan yang cerita apa tu? Yang adik Mira lah si Pika tu. Oh, okey. Dia ada kelebihan lain daripada orang lain dia. Budak-budak kanak-kanak kan waktu kecil dia daripada kanak-kanak ni boleh nampak benda-benda halus ni kan. Jadinya ni seronok ni. Tapi sebelum tu kita pasang dulu muzik. Boleh tak? Kita masa kan? Boleh kan? Kita nak dengar kan? Barulah dia datang mood dia. Memang abang dah standby dah tadi cari kat YouTube tadi kan. Ya ke? Cari muzik seram. Okey, kita bagi dengar dulu. Betul tak ni? Oh ya, ada speaker. Ada speaker. Speaker cenonet ni. Ada burung hantu lagi bunyi. Ya. Baiklah, dimulakan sekarang. Apa cerita antara cerita Pika tu? Okeylah, antaranya macam Pikah ni, dia salah satu yang kita suka pasal dia ialah dia suka bagi tahu. Kalau dia nampak ke apa, dia akan terus cakap. Sebab memang parents akan ajar like, okay, kalau nampak apa cakap je, Macam tu ya. Sebab kita takutlah, sebab kita orang pernah, bukan saya lah, mungkin mak saya dia pernah nampak Pikah tu, dia macam main dengan dinding lah. Sebab tu gelak-gelak lah seorang-seorang macam tu. Kanak-kanak kan dia ada imajinasi, kawan imajinasi dia. Betul. And then antara salah satu yang kisah yang Pika betul-betul cerita kat Mira, yang Mira rasa macam, boleh tahan jugalah adik aku ni. Antaranya yang apa tu? Dia suka macam ni. Okey, antara cerita yang Mira cerita dalam YouTube tu, ada satu malam tu kita orang tengah tidur. Lepas tu Pika macam dia macam kejut tau. Dia kata, kakak. Dia kata bangun. Cakap kenapa? Sebab kawan Pika nak masuk, dia tunjuk kat tingkap. Kawan Pika nak masuk macam, kawan apa kau ni malam-malam? Tu dalam pukul berapa tu? Dia pukul 2 ke atas macam tu. Memanglah time sedap-sedap. Memang time-time dia. So macam dia memang macam tu. Lepas tu kadang-kadang dia jumpa macam kan, macam kalau hantu kan panjang semua kan. So dia anggap orang tu kakak tau. So macam like, dia macam ada kakak. Mama ada kakak macam tu. Dia suka point out lah benda tu. Dan Mira akan selalu tanyakan, suruh dia explainkan macam mana rupa-rupa dia. Kita akan tanya macam, okey, rupa kakak tu macam mana? Dia pakai baju apa? So macam dia kan, dia rambut panjang. Dia ceritalah dia pakai baju, sebab kan macam kaftan kan. So dia kata macam pakai kaftan macam tu. Lepas tu kita macam, kau ni nampak apa? Memang nampak betul.
Tapi sebenarnya siapa yang tanya tu lagi seram lah. Yang tak jelas. Dia dapat tahu, dapat gambarkan daripada apa yang pencerita tu sampaikan. Betul. Dan apa tu, ibu dan ayah memang dah biasalah adik yang Tak, sebenarnya dia seorang je yang kena. Orang lain semua okey je. Tak tahulah kenapa. Lepas tu mama ayah bawa dia pergi berubat lah. Dan okey, usia berapa baru Pika tak ada dah cerita yang nampak yang bukan-bukan ni? Bila dia dah start masuk tadika dah tak ada dah. Dia dah tak nampak, dia dah tak ingat langsung dah apa yang dia nampak semua. Even sekarang dia dah besar kan. Kita tanya dia memang takkan ingat apa-apa langsung. Tengok, wow, maknanya berkesanlah tu, dapatlah berubat tu, bawa cara berubat dan juga dapat pula jumpa kawan-kawan dekat sekolah tu, memang lupa terus kan. Tapi inilah ada lagi kisah-kisah lain. Tapi saya nak tahu juga kisah-kisah penonton Semak Malam Malaysia ni. Yelah, untuk malam ni saja. Yelah, Double N, kenapalah malam-malam raya nak cerita hantu. Dah nama tajuk kita pun Semak Malam Malaysia malam-malam ni kan cantik juga kalau anda pun kongsikan cerita seram kan, mistik masing-masing mesti ada kan. Walaupun kita tak nampak tapi ada setengah tu boleh rasa sipi-sipi kehadiran dia, macam gangguan. Ada juga yang nanti nasihat cerita tu sebenarnya banyak yang Mira sampaikan di saluran YouTube tu. Ada yang menyampaikan pesan terutama sekali bagi kaum wanita kan, maknanya penjagaan kebersihan. Lelaki pun sama juga jangan fikir perempuan aja. Lelaki pun sama juga. Ada tuan tak basuh keti tu. Cubalah pakai deodorant. Tapi itulah lain cerita dia. Tapi ada tuan kalau boleh nak bagi nasihat kepada penonton-penonton berdasarkan kisah seram yang akan disampaikan oleh Mira nanti. Boleh Mira kan? Mira boleh ingat lagi tak cerita tu? Banyak cerita sangat apa? Cerita dia. Yang cerita pasal tuala untuk macam Mira tak pernah ada macam orang kata experience pasal tuan wanita lah. Tapi yang Mira selalu dengar orang-orang cakap, tak orang tua-tua kan selalu cakap benda tu kena basuh sebab and then kalau kita dengar cerita asrama semua memang dia orang akan cakap kena basuh. Sebenarnya dia adalah kebersihan. Dia adalah part of macam Islam pun sendiri mengajarkan kita supaya menjaga kebersihan. So sebenarnya mungkinlah benda tu lagipun darah kan memang benda-benda tu pun suka juga. Benda-benda kotor. So betul lah, kita memang betul kena menjaga kebersihan. Memang dalam Islam dah diterapkan kebersihan tu menjadi keutamaan. Kebersihan separuh daripada iman. Yang penting. Tengok cerita seram-seram pun beringat juga kita ni. Sebab cerita seram ni bawa juga kita supaya kita menjaga kebersihan. Ada sebab lah kot kenapa kita kena jaga kebersihan. Sebab benda-benda tu suka kepada benda-benda yang kotor. Ni macam semua dah sunyi sepi je dah. Tengok abang kameraman semua dah hilang. Dah pandai pula lah mencari. Tapi antara perkongsian yang Mira kongsikan yang video yang pertama adalah cerita apa? Mengenai Pika tu ke? Video Pika tu yang kedua. Yang pertama tu masa Mira dekat zaman belajar. Zaman universiti. Sebab masa Mira masuk universiti, sebab kan Mira suka cerita seram. Sebab kita tak pernah masuk asrama. Mira tak pernah masuk asrama. So macam bila dapat masuk universiti tu kita rasa macam mungkin kita dapat experience kot benda-benda tu. Like orang kata cerita asrama banyak gila kan. So kita pun macam Mira pun macam menunggulah. Apa jahat kan dia macam berani betul dia pula yang menunggu kat orang lain tu pula lah nak elakkan. Bila dengar orang macam menjerit malam kan. Mira akan antara orang yang macam jom tengok. Tapi dia orang semua tak berani. Jadi macam tak dapatlah nak tengok macam tu. Ya, kawan-kawan tu manalah berani nak pergi intai apa pula lah kan. Tapi Mira tak pernah ada pengalaman duduk di asrama dan selalu dengar cerita seram. Soalnya kalau kat asrama mesti ada cerita seram kan. Betul. Jadi itulah macam kita konon-kononnya kita nak experience lah betul ke apa orang cakap macam ni macam tu. Macam betul ke ini akan menyerupai orang ni lah itulah. So kita naklah experience tu, tak nak dengar cerita je. Okey, itulah dia antara pengalaman buat video seram ni. Dan kita nak tahu juga yang komen-komen daripada subscriber ataupun penonton yang tengok di saluran YouTube Mira tu. Antara kita nak ada komen positif dan komen negatif. Ada tak yang Mira memang ingat betul lah, budak ni komen ingat yang menghiburkan dan juga nak yang positif ke yang negatif? Dua-dua Mira. Sebab ia memang lumrah menjadi YouTuber ni, ada ajalah komen yang tak semuanya baik, ada komen-komen yang pedas. Faham. Kalau positif tu banyaklah Mira rasa. Contohnya dia orang akan komen macam dia orang suka dengan cerita. Mira pun sebenarnya tak fahamlah kenapa benda tu. Kita pun tak tahu kenapa orang suka dengar kita bercerita. Macam
mungkin kelebihan yang Allah bagi kita pun tak tahu kan. Yes. Kalau yang negatif, saya rasa ada seorang budak ni. Antara Dia ni komen, dia kata, ya je kau ni cerita. Betul ke atau tidak? Macam tu. Kalau ikutkan hati yang marah ni, memang kita nak jawab reply. bukan? Betul, tapi jangan. Tapi sebab macam like kita sendiri bila kita masuk dalam YouTube punya industri, kita buka ruang untuk orang judge kita tau. Betul. Jadi Mira kena terima. Betul. So macam bila orang cakap benda yang tak elok tu, kita cuba sebaik mungkin untuk tak reply benda yang negatif. Jadi dia apa yang Mira reply? Bagi love. Bagi mini love. Terima kasih komen. Ada satu tu lah yang Mira komen, yang budak ni lah, yang cakap budak ni. Dia kata betul ke ni semua kan. Lepas tu Mira reply, ini kan kuasa Allah dik. Kita mana tahu kan. Kita mana Lepas cakap Mira doakan keluarga adik semua tak kena lah macam tu. Lepas tu dia reply. Reply lagi. Alamak, itulah dia. Kalau balas ada aja yang dibalas balik kan. Itulah. Tapi yang kita geram tu sebab budak. Tapi dia patut terima kasih dekat budak tu Mira sebab dia pun tengok. Maknanya dia tengok daripada awal sampai habis. Betul lah tu. Kan? Okey, sebenarnya banyak lagi. Kita ni belum habis lagi. Kita nak borak ni sebenarnya ni. Ada lagi kisah seram yang akan dikongsikan oleh Mira. Tapi kita berehat seketika. Bagi semua penonton ni, berani tak nak ambil air tu? Minta abang temankan. Nanti lepas ni kita akan kembali lagi dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Cerita cintaku kini telah berakhir. Kau kandaskan perasaan yang terjalin. Harapan telah kosong, terluka di hati. Kau tinggalkan aku, tergoda cinta sesaat. Pergilah saja
sejati untuk dirimu, layaknya cintaku, karena tak ada yang lebih baik dariku. Karena tak ada yang lebih baik dariku. Sehubungan itu, bagi menambah baik kebajikan golongan rentan, kerajaan bersetuju untuk menaikkan kadar bantuan kebajikan bulanan seperti berikut. Pertama, bantuan kadar OKU tidak berupaya bekerja dinaikkan daripada RM250 kepada RM300. Kedua, kadar bantuan warga emas dan bantuan penjagaan OKU dan pesakit kronik terlantar dinaikkan daripada RM350 kepada RM500. Ketiga, kadar peluang pekerja OKU dinaikkan daripada RM400 kepada RM450. Let's go. Gotta catch 'em all. Jangan. 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 Jangan laga tangan. Cukup sekadar letak tangan di dada, tanda hormat. Kita belum menang. Amalkan norma baru. Kita jaga kita. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi dan layan lagu terbaik nyanyian daripada Riz tadi. Macam mana? Baulah lagi meriah kan. Betul. Dia kena kalau dah tajuk pun seram, jadinya lagu ni pun kena yang rasa seram juga. Tapi ada kaitan jugalah ni. Tapi ni lagu saya tadi macam untuk hantu lah. Ya, Pergilah saja. Pergilah sayang, sebab ialah suruh tinggalkan saya jelah. Tak apalah, saya kiranya meninggalkan, melarikan dirilah, mengundurkan diri. Tapi ni Riz, ramai yang tanya-tanya ni aktiviti Riz sekarang. Kongsikan bersama dengan penonton-penonton Selamat Malam Malaysia. Saya sambil-sambil mengajar, saya ada buat satu bisnes kecil-kecilan lah, tak ada besar-besar sangat kan. Cikgu saya ni jual boleh lah cikgu ni. Tak adalah, saya jual kuki, saya buat kek. Untuk itulah mengisi masa lapang. Antara keknya tu, macam mana boleh dapat ilmu tu Riz? Macam mana boleh terdetik? Saya dulu tak pernah pandai baking tau. So bila satu hari bila saya tak ada kelas kan, bila ada kelas hari-hari lain, so bila ada hari-hari yang saya tak ada kelas, saya bosan kat rumah. Saya tengok oven tu, berabuk oven aku ni kan. Nampak sangat dah lama tak pakai juga. So saya pun google lah resipi cookies, buat cookies. So bila buat cookies tu rasa sedap, tapi mungkin untuk jual tu mungkin belum lagi. Sebab apa bentuk dia dapat hasil seakan-akan Bentuk dia rasa dia okey, tapi teksturnya mungkin kurang sikit, dia mungkin mampat sangat kan. Bila kita beli cookies kat luar kan, kadang-kadang dekat dalam cookies tu ada macam rong-rong udara kan. So saya pun kebetulan ada Mak Zara, dia dah pencen daripada bakery, dia umur dia tak pastilah dalam 60 lebih, sorry. 60 lebih. 70 ke 60 lebih, hujung 60. Macam itulah. So saya call dia, saya tanya dia, boleh tak nak rasa cookies kan, ataupun nak belajar dengan dia. Dia kata, okey, datang rumah. So pergi rumah dia pun ajarlah buat cookies apa semua kan. So dari situ saya start, dia ajar buat carrot cake. Lepas tu saya cuba buat sendiri, coklat tart lah, apalah. Macam-macam lah. Menjadilah. Tapi menu dia tak banyak lah, boleh lah sikit-sikit untuk bujang. Jadilah. Yang penting ramai yang order juga Mira nanti lepas ni kita. Sebab abang mengharapkan bawa. Masalahnya dia bawa je gitaris dia, drama. Ni semua kek. Tu kek. Boleh makan lepas tu kita makan dia. Kek coklat. Tapi inilah Riz, dengan tajuk kita ni seram dan mistik. Kisah seram dan mistik. Jadi kita nak dengar lagi ni antara kisah seram yang Mira kongsikan di YouTube. Dengar cerita banyak kisah seram lah dia ni.
Banyak kisah seram dia. Antara ini Mira tu yang abang masih ingat lagi tu, yang apa tu kisah daripada Mak Mira sendiri. Makcik. Makcik cerita makcik akan dikongsikan malam ini makcik. Jadi makcik jangan pejam mata lagi makcik. Kalau boleh kongsikan lah Mira. Kita nak pasang muzik lagi okey. Dia kena ada mood lagi. Dia nampak hantu ke apa? Boleh lah dia boleh nampak. Nampak betul-betul nampak. Tak tahulah. Aku pula jadi hukum. Saya pula yang tanya. Dia pula tanya kan. Sebab saya excited kalau cerita seram ni excited juga. Nak dengar cerita seram Tapi ni. ada part kelakar macam ada part kelakar pula. Part kelakar macam Mira pernah tanya Mama. Macam Mama, cuba Mama describe sikit apa Mama nampak tu. Dia kata, lepas tu dia cakap lah, yang korang tengok kat TV tu, macam tengok filem lah, apa benda semua kan. Dia kata kalau korang rasa tu seram, sebenarnya benda tu dia lelaki seram. Yelah, saya pernah dengar cerita. Dulu ada yang nampak dia kata kalau korang tengok TV tu, Sebenarnya sikit je. itu adalah yang paling sikit dia kata. Kalau yang teaser betul-betul. je dia. Mungkin dalam 100% mungkin dia adalah keseraman dia 30% je. 70% dia lagi, yang real dia lagi macam, walaupun kita tak nampak, tapi bila Mama cakap situ kita percayalah. Takkan mak kita nak tipu kan? Yelah. Mungkin lepas ni turun kat Mira. Jangan. Mira pula ya Allah Riz. Minta pula Riz. Jangan Riz. Ya Allah saya pun walaupun mulut macam gagah. Yelah gagah lah kita. Selalunya berani-berani. Tapi tak berani cakap besar juga Riz kan kita. Sebab kita tak mengalaminya. Kalau tiba-tiba lah kalau muncul depan mata dah tak tahu nak cakap Betul. apa. Mungkin ada sebab lah kenapa kita tak dipilih. Saya kan, bila saya ramai-ramai, katalah saya satu family ataupun naik kereta kan, ada 5 orang dalam kereta. Saya macam dalam hati, aku teringin nak tengok. Rasa ramai-ramai. Tapi bila saya balik kampung malam-malam kan, saya balik ke Grid kan. Dari KL ke Grid dalam 3.5 4 jam tu kan. So daripada Kuala Kangsar nak ke Grid. So daripada Kuala Kangsar nak ke Grid ni, dia keluar jalan lama tau. Tak ada tol. Jalan besar tapi sunyi. Tiba nanti jumpa kubur lah apa. Masa tu, kau janganlah muncul sekarang. Time tu tak ada pula juga. Tapi sebelum pergi tu macam teringin juga. Bila ramai-ramai, teringin nak tengok. Ramai-ramai teringin nak tengok. Betul-betul. Ramai-ramai Macam kalau Mira, kalau highway yang gelap, yang hutan kan, Mira sengaja tengok tepi tu. Betul, sama lah. Nak tengok kokok. Kadang-kadang bila ramai-ramai, Kokok lah, tu nampak. Berani kalau time beramai. Yelah orang kata memang kalau time beramai-ramai memang semua berani kan. Nak intai je kalau lalu-lalu kat tempat hutan yang memang lampu tak ada kan, kiri kanan kan. Memang kadang intai je kawasan. Ada kawasan rumah. Tapi nak pergi ke Perak tu betul lah ada. Kan ada kawasan-kawasan yang rumah ditinggalkan. Seram-seram. Seram-seram gitu. Tapi setakat saya hidup ni kan, bila saya balik kampung tak pernah jumpa. Ada orang kata dekat Grid tu tempat santau lah apalah. Tapi saya rasa pengalaman saya belum lagi ada. Belum lagi ada kan. Mungkin dia pilih orang. Betul, betul. Dipilih orang juga dia tengok kan. Contoh macam Mira ni mungkin ada nampak sikit. Tak. Bakal. Jangan kali. Kita balik pukul 12 tengah malam kita je. Tiba ATM lah ramai-ramai ni. Mana boleh PKPB tak dapat lagi kita kan. Tapi kalau macam Mira sendiri, apa tu bila dapat sesuatu idea kisah seram tu, dia nak dapatkan mood, nak mencantikkan dia lagi tu, apa antara elemen-elemen yang diperlukan? Selalunya kalau Mira shoot, Mira memang kena shoot sorang-sorang. Macam Mira akan suruh husband, pergilah lepak ke mana-mana ke, Mira nak shoot something. Sorang-sorang kat rumah. Untuk ambil feel, untuk ambil feel tapi sorang-sorang. buat siang hari lah. Malam. Memang akan shoot malam. Berani jugalah Mira ni. Bukanlah berani. Sebab itu je masa kita ada. Siang kita kerja. So malam je kita free untuk. Tapi dia ada suami. So bila ada benda-benda yang mengganggu dia, dia jadi suami dia masuk Suami kan. dia masuk. Tapi kan ada suruh tadi dia kata suruh suami dia lepak kan kawan-kawan. Macam mana menjerit siapa yang datang? Tapi suami dia kat rumah. Kalau suami kat rumah dia selamat kan. Selamat. Selamatlah kalau buat Mira seorang-seorang. Memang tak menjadilah cerita dia video tu, tapi jadi real lah. Masuklah dalam betul-betul orang menjiwai kan. Kalau Mira tengah cerita tu. Tapi sebenarnya pengalaman semua sendiri macam tengah buat cerita. Pengalaman sendiri tu tak ada rasanya. Bagusnya lah Mira ni. Rasanya tak ada. Tak ada, So far tak ada lah. Buat video tu tak ada pula lah tiba-tiba gangguan ke apa ke. Tak ada. Ada angin tiup ke? Tak ada. Oh, angin. Rumah dia dah tutup padat. Kan, tapi bila kita cerita, bila kita teringat momen tu, kita akan rasa beremang. Itu biasalah. Ke dia hanya psikologi? Sebab yang saya tahu, orang kata meremang berumah, benda tu dekat kan. Ramai orang cakap macam pada saya, bila saya
tiba-tiba datang tu seram kan. Saya tak pasti kat situ ada Pontianak ke apa. Yang tiba-tiba meremang tu mungkin psikologi. Psikologi sebab maknanya kita dah Ada trigger ke psikologi sebelum dia. tu? Kita dah biasa dengar benda tu ke? Mungkin kita suka tengok cerita hantu. Nah. Yes, mainkan peranan juga. Siapa Betul. suruh tengok Betul. cerita hantu? Gatal nak tengok kan. Tapi Riz, apa antara cerita hantu yang dia suka? Saya rasa yang paling Kan mesti ada cerita hantu yang dekat paling movie lah kan. saya rasa kalau kat Malaysia yang paling seram yang saya tengok lah cerita Khurafat kot, filem. Sabar. Munafik dia seram tapi dia tak boleh beat Khurafat tu kalau saya. Ya, kan personal pandangan punya opinion kan. Betul lah. Mana khurafat bagi Riz? Khurafat sebab dia tiba ada Pontianak kat atas ceiling tu kan. tu. Lepas tu dekat beli mayat lagi tu seram lah. Kalau macam Mira pula, apa antara movie seram ni kan? susah lah. Oh, yang sangat yelah sebab orang dah Sebab suka Mira tengok memang cerita suka. seram. Jadi macam kadang-kadang tu bila ada elemen orang terkejut-kejut, kadang kita dah macam dia mesti lepas ni terkejut macam tu. Dia jadi macam tu dah. Kasi cerita Mak Saleh tu wujud ni. Dia tak seram tau tapi dia terkejut. Tapi kalau kita tengok cerita hantu, cerita seram yang Thailand pula kan Riz, dia kejam kan? Dia ada macam yang dia suka campur main elemen sihir, bunuh-bunuh, dia suka bunuh-bunuh macam- yang suka kelar-kelar, yang Tapi cabut Thailand banyak lawak pun ada. yang lawak tu yang cerita lah, yang Pinat yang bersilawak kan. Yang tu saya kalau cerita komedi seram ni saya kurang sikit. Saya dia lebih memang suka fully seram. Nenak tu dia tak seram, sedih pula. Betul. Hantu sedih. Nek Nak ni kalau tak salah yang Nang isteri dia. Nak, sorry. Nang Nak ya? Saya betul Nek Nak Thailand sini. Nang Nak. Kau dah sama. Nang Nak cerita dia macam mana pula? Ya Lah, Allah, yang nak saya kisah- satu. Yang isteri dia mati. Isteri dia mati salib tu. Oh, tepat sekali. Yes. Oh, Neng Nak bukan Nang Nak. Menyalahkan lagi tajuk. Alah tu macam tak seram. Oh, Nang Nak Oh, kan. Ya Allah, kenapa nak yang ibu tu ingat sedih. Neng Nak juga. Yang tu Yang tu sedih sedih, kan. Sebab dia fight, sebab dia dah janji dengan suami dia. Oh, untuk sini. Dalam tak ingat tadi tiba-tiba dia ingat janji. Takut dia kan main tembak-tembak salah pula cerita kan. Macam minggu lepas orang angklung segi tebuk tanglung sebab kawan minggu Toy, lepas toy kan datang kan. Yakinnya Riz, ya Allah. Tu seram juga kisah seram saya lah minggu lepas. Kan? Toy berapa lama dah macam mana kisah perjalanannya main apa tu tanglung. Toy dengan abang kameraman dah gelak-gelak berdekah. Seramlah sangat kan cerita kan. Tapi lah Mira, kalau boleh ni bagi pesanan juga kan kepada penonton sama Malam Malaysia yang mana nak berminat menyertai apa tu dunia YouTuber ni. Dia kena mental fizikal kena kuat. Jadi kata-kata semangat bagi adik-adik kita ni, apa antara pesanannya? Okey, kepada sesiapa yang macam nak start buat YouTube ke apa ke, sebenarnya pesanan ialah kena konsisten. Lepas tu kalau macam orang komen-komen tu kita macam tak payah peduli lah. Macam bodoh je. Kita anggap dia orang tak tahu kita dan orang tak kenal kita. Kadang-kadang ada yang komen membina kan. betul. Tapi yang kadang-kadang komen yang tak masuk akal ni. Yang mengutuk dari segi contoh fizikal ke apa ke. Benda-benda yang negatif yang boleh jatuhkan moral kita kan. Itu saya rasa kena abaikan lah. Kan, body shaming. Body shaming ke apa. Tak kisahlah benda-benda yang negatif yang kita tak boleh nak buat apa. Untuk puaskan hati dia. So kita abaikan je. Tengok bagus Riz. Riz berdasarkan pengalaman dia. Okay. Itulah pengalaman. Pengalaman dia. Gaya pun luas ni. Riz. Rindu juga Riz rambut kepuk-kepuk dulu kan. Riz suka weh. Dia bawa lagu semua. Lagu Balada. Memang makanan dia lah weh. Memang lagu yang apa ya. Kalau boleh Riz belanja. 12 tahun dah. Saya lagu yang dekat Alia reality tu. tu yang Lagu Ku tak ingin lagi berjauhan. lagu rancak dia tu. Tapi Yes. suka yang time masa bertanding tu lah. Dia ada lagu yang 1000 tahun yang apa tu? 1000 tahun ada. Minggu ke-6. Nyanyi sikit yang chorus tu. Susah tahu nak buat falsetto tu. Allah. Kalau salah buat tu bunyi bercerik. Suara itik. Rela ku menunggumu 1000 tahun lama lagi. Terus sambung. Tapi benarkah? Janganlah orang tak nak tengok. Rupanya host ni nak nyanyi ni. Tak merosakkan. Tak nak. Kita suruh Mira. Mira pun tak payahlah. Mira saya dah tengok tadi. Kita orang semak tadi kat belakang tadi kan. Sebelum masuk. Rupanya dia pun ada cover lagu. Ya, cover lagu. Dan dia boleh nyanyi. Kan boleh tak nanti korang dua orang berduet kan? Tapi kita nak berehat seketika tak ni. payah, okey. Masa-masa ni penonton-penonton ni nak cari air lagi, nak suruh teman abang sebelah tu. Ya Allah. Okey. Terima kasih pada Mira. Mira dah habis. Terima kasih Mira. Terima kasih sudi berkongsi. Ya. Ada juga ni yang penonton-penonton di Facebook pun ucapkan cantik tudung Mira. Wambo yang tu dia suka kan. Lepas tu ada pula hidup Pika. Oh, ni mesti geng-geng Pika tu. Adik Mira kan. Boleh dia kata hidup Pika kan. Oh ya, apa-apa pun terima kasih buat komentar-komentar yang ada di Facebook kami. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Selamat Malam Malaysia. Jangan pecah mata lagi.